Tan Sri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri, memang saya akui pada mulanya persiapan saya itu agak sedikit sangat, tapi mendengar ucapan Kota Belud memberikan saya idea, terutama bercakap tentang jangan terlampau lari daripada main road, terutama bercakap tentang sabotaj ekonomi, apakah dia termasuk dalam perkara yang boleh dikenakan tindakan mengikut rang undang-undang kanun tata-tata jenayah. Ya, Tan Sri, semalam saya terbaca komen yang dibuat oleh yang bekas Perdana Menteri, iaitu Tun Dr. Mahathir, berkenaan dengan penjualan sebuah lebuh raya Max, yang dibuat oleh Tan Sri Abu Shahid, di mana bekas Perdana Menteri Tun meminta supaya Tan Sri Abu Shahid sendiri memberikan penjelasan kepada publik, kerana kata Tun, kalau dia nak jual milik dia sendiri, okey, tapi kalau dia jual suatu aset yang kerajaan bagi bantuan kepada dia semasa nak buat lebuh raya itu, ya, aset lebih 900 juta, dan dia telah jual dan dia mendapat keuntungan atas angin. Jadi tindakan ketika membiayai sebuah projek prasarana seperti itu dengan menggunakan duit awam, dana awam ini, yang kemudiannya setelah pemegang konsesi itu melakukan operasinya selama 5-6 tahun, dia jual dan dia dapat keuntungan mudah. Dan ini apakah juga termasuk dalam takrif sabotaj ekonomi, macam menentang kes empangan di Kota Belud tadi? Itu idea pertama, saya baru terlintas. Idea kedua saya terlintas adalah kerana ini kes mahkamah, dan saya akan menyekat saya. Tapi saya cuma nak menyebut satu projek yang kita memberi dana kerajaan sebanyak 250 juta untuk satu tujuan. Dan ketika saya mendedahkannya di dalam parlimen, berbahas dengan Menteri Pertanian waktu itu, dipertahankan oleh beberapa orang rakan yang berhormat, ya. Tetapi kemudiannya saya mendapat faham, saya dipahamkan, ya, melalui maklumat yang ada di tangan saya sekarang, rupanya yang kuat mempertahankan itu pun terbabit. Rupanya sebab lembu ni dia ada kulit, Tan Sri. Kulit lembu ni sebenarnya boleh memberikan satu peluang perniagaan yang lumayan. Patutlah kita bersungguh sangat pertahankan. Tapi sampai masa nanti insya-Allah kita akan maklumkan. Tan Sri, dalam kanun kesesaan ini tertera di sana satu pasal, ya, berkenaan dengan memiliki dokumen ni. Ya, memiliki dokumen, surat, segala macam lah, ya, yang dianggap sebagai boleh, ya, possession of document dengan izin and publication detrimental to parliamentary democracy. Kemudian printing, sale, etc. of documents and publication detrimental to parliamentary democracy. Saya mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri, ya. Katakanlah saya mendapat akses kepada satu surat daripada seorang peguam yang bertindak bagi pihak Perdana Menteri, ya, Kerajaan Malaysia. Kemudian menulis surat dia ini kepada Ketua Hakim Negara, menulis surat dia kepada Presiden Mahkamah Rayuan, dia tulis surat kepada Hakim Besar Mahkamah Tinggi Melaya. Dia minta untuk semua kes yang dikendalikan daripada sekian tarikh ke sekian tarikh di mahkamah, dia mohon ditangguhkan. Itu perkara biasa. Seorang peguam memohon penangguhan, itu kes biasa. Baik. Tetapi alasan penangguhan itu agak menarik. Saya baca dengan izin. We write to Yang Amat Arif, on the above matter, as we seek to appraise your lordship of a specific development whereby peguam berkenaan disebut has been appointed on behalf of Government of Malaysia, in particular by Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebut nama, and Datin Paduka, isteri kepada Perdana Menteri. Yang saya nak timbulkan ialah, sejak bila takrifan Government of Malaysia ni termasuk Perdana Menteri dan isteri? Yang tu saya timbul keraguan sikit, kekeliruan saya, ya. Baik, itu tak apa. Fasa pertama memaklumkan kepada hakim berkenaan dia telah dilantik oleh Kerajaan Malaysia. Dan kata peguam ini, Kerajaan Malaysia itu adalah Perdana Menteri dan isteri. Baik. Disebut di sini bahawa
the nature of this legal assignment is confidential at present. Buat masa ini sulit. But if required, this lawyer kata, dia boleh hadir secara peribadi untuk berjumpa yang arif hakim menerangkan apa dia sensitif itu, confidentnya apa dia. Sebagai akibat daripada pelantikan dia sebagai hakim, maka dia akan travel ke New York, London, Dubai, Paris untuk tempoh 3 minggu. Kemudian dia kata lagi, dia perlukan ini semuanya mestilah diselesaikan sebelum pilihan raya umum yang akan datang. Ya, Tan Sri, seorang peguam, tulis pada Ketua Hakim Negara, bagi tahu dia dilantik oleh kerajaan, yakni Perdana Menteri dan isteri. Kemudian dia perlu travel ke beberapa bandaraya besar, New York, London, Dubai, Paris. Kita tahu Paris hujung bulan ini memang ada perbicaraan di Mahkamah Paris oleh 2 investigative judges terhadap skandal pembelian Skopin yang katanya mengaitkan tokoh politik kita. Saya tak sentuh. Tetapi kalau memohon penangguhan dengan memberikan alasan sebegitu, kemudian surat itu yang berhormat disebut dengan terang di sini, dia mesti selesaikan sebelum pilihan raya. Ya, dengan terang dia minta ini semua hendaklah dia akan kena selesaikan semuanya sebelum pilihan raya. Disebut ya, disebut to undertake a sensitive legal assignment overseas that must be completed before the general election, in bracket, which is rumored to be very soon. Surat kepada Ketua Hakim Negara, CC kepada Perdana Menteri, CC kepada isteri Perdana Menteri. Minta laluan. Sila. Ini Nancy Speaker, satu perkara yang cukup serius, ya, di mana seorang peguam boleh menyatakan beliau dilantik oleh kerajaan. Ya, saya nak minta sahabat saya daripada Macang, adakah sahabat saya tahu bahawa kerajaan sebiasanya diwakili oleh peguam negara, dan juga peguam negara ini dipisah, jabatan peguam negara dipisah kepada 2 bahagian. Satu untuk kes jenayah, di mana memang dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya, dan lagi satu ini di bahagian Federal Council, ya, peguam kanan persekutuan atau peguam persekutuan yang mengendalikan perkara-perkara sivil. Jadi soalan kepada Macang, adakah surat yang dibacakan itu menyatakan bagaimana beliau ini dapat dilantik? Dan saya nak tanya terus terang Macang, siapakah peguam ini? Adakah ianya Datuk Syafi Abdullah? Terima kasih rakan saya dari Puchong, Tan Sri. Saya timbulkan perkara ini kerana rang undang-undang yang sedang kita bahaskan ini memanglah dia menyebut kalau kita ada dalam possession kita dokumen yang dianggap detrimental to parliamentary demokrasi. Apa dia kaitan dengan parliamentary demokrasi? Cabang kehakiman, cabang eksekutif. Puchong bangkitkan kepada saya, apakah ini satu amalan biasa yang faham kita, kes-kes yang membabitkan kerajaan Malaysia, memang itulah peranan peguam negara. Misalnya dalam kes yang disebut oleh bekas Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Perdagangan, Datuk Ramli Yusof, dalam kes dia membenteras gejala kongsi gelap di Johor yang membawa penangkapan seorang suspek, kemudian dibuang ke jeli. Siapa yang membuat affidavit bagi membebaskan suspek ini? Datuk Ramli kata sepatutnya peguam negara membantu dia bagi pihak polis, tapi tak. Yang membuat affidavit bagi pihak suspek ini adalah peguam negara. Peguam negara membuat affidavit ke atas suspek kongsi gelap dan akhirnya bebas. Lawannya siapa? Lawannya Datuk Ramli yang terpaksa hire peguam lain. Ini dah kong kali kong, dah tunggal langgang. Ya, nah? Jadi kalau itu boleh berlaku, sahabat saya dari Puchong, bukanlah satu yang aneh untuk kes ini. Datuk Seri Dr. Muhammad Syafi'i Abdullah ini menyebut dengan jelas
ya, bahawa dia telah dilantik oleh kerajaan Malaysia, in particular nama Perdana Menteri, isteri Perdana Menteri, assignment luar negara, New York, Paris, kemudian mesti selesai sebelum pilihan raya, dan senaraikan a blanket postponement. Dia minta suatu penangguhan secara blanket ke atas kes-kes dia. Rakan-rakan saya di sini dan di sana ramai yang jadi peguam. Nak dapat penangguhan, tulis kepada hakim, itu perkara biasa. Ya, rakan saya dari Selayang, seorang peguam, pernah cerita, nak dapat penangguhan daripada hakim, tak mudah juga hakim bagi. Kadang-kadang hakim tak bagi. Ada peguam yang terpaksa berhujah dalam mahkamah sampai rebah. Kerana tak sihat, hakim suruh jalan juga. Yang ini, hakim juga manusia biasa. Saya tak nak bersangka buruk pada hakim. Tapi kalau dah surat menyebut Perdana Menteri lantik, isteri lantik, sisi pula surat tu pada Perdana Menteri dan juga isteri. Dalam kes yang sensitif tu pula peguam ni sekata dia boleh berjumpa dengan peguam negara secara sulit. Nak jadi apa kita ni? Minta laluan. Ucung sekali lagi. Ya, terima kasih rakan saya daripada Machang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Untuk rekod peguam yang sama ini telah pun mewakili satu daripada suspek di dalam kes Altan Tuya pada permulaannya. Ya, juga hasil daripada itu terdapat terbongkaran beberapa SMS di antara peguam tersebut dan juga yang amat berhormat Perdana Menteri. Soalan yang saya nak tanya kepada sahabat saya daripada Machang, kebiasaannya seseorang itu tulis surat kepada peguam Tan Sri, kepada hakim Tan Sri, kita minta penangguhan. Kebiasaannya alasan tersebut ditulis di dalam surat tersebut secara jelas dan surat itu disalinkan kepada pihak yang berlainan supaya sekiranya terdapat sebarang bantahan, maka memang boleh bantahan tersebut diambil setelah diketahui Tan Sri Speaker apakah alasan tersebut. Jarang Tan Sri kita ada keadaan di mana kita minta supaya kita dapat hadir untuk memberikan Ketua Hakim Negara satu briefing berkenaan dengan perkara-perkara sensitif. Adakah itu berlaku dalam surat tersebut? Saya belum melihat surat tersebut Tan Sri. Ya, tapi ini memang satu keadaan di mana kita sebagai peguam yang amalkan amal guaman, we want to know, ya, adakah surat tersebut meminta untuk satu confidential meeting, satu, dan keduanya adakah ianya disalinkan kepada pihak bersebelahan. Yang berhormat Machang, boleh dapat satu penjelasan? Masih Machang, sedikit Machang lanjutan atas isu yang sama, sedikit boleh pulau. Macam saya rasa perkara ini bukan perkara yang perlu dipandang ringan kerana individu tersebut, peguam yang sama, ialah yang dilantik oleh kerajaan satu ketika di Suhakam untuk menjadi Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Dilantik seterusnya mewakili negara dengan izin ASEAN Intergovernmental Human Rights Commission. Saya rasa ini satu perkara yang perlu diperjelaskan oleh pihak kerajaan kerana ia melibatkan satu individu yang mewakili nama baik kerajaan. Saya mohon penjelasan. Tan Sri, sahabat saya dari Puchong bertanyakan apakah kandungan surat itu meminta pertemuan peribadi tertutup. Dalam perenggan ini Machang ya. Machang berbahas membawa satu surat. Yang surat ini kesahihannya masih lagi, kalau saya tidak tahu sama ada otentik atau tidak. Begitu. Jadi saya coba ingatkan kepada Machang, hati-hati membawa perkara ini. Karena ini melibatkan seorang yang tidak berada dalam Dewan Mesyuarat yang dapat mempertahankan diri dan sedemikiannya. Itu cuma caution saya, hati-hati.